syurga yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Khas untuk bulan Ramadan ada peruntukan yang tertentu kepada orang-orang yang melakukan ketaatan pada bulan Ramadan. Walidha qala sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Ya, syurga itu diikat atau diperuntukkan kepada 4 golongan. Yang pertama, ta'lil Quran. Pada bulan Ramadan, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa membaca Al-Quran, yang sentiasa atau istiqamah membaca Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan, Allah peruntukkan syurga di sana. Jadi tuan-tuan wa rahmat Allah Subhanahu wa taala, bersempena dengan bulan Ramadan yang kita selalu dengar, bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Maka saya mengajak kepada diri saya, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita lebihkan membaca Al-Quran berbanding hari-hari biasa, terutama sekali pada bulan-bulan Ramadan ini, untuk kita target seberapa banyak yang kita boleh baca, kita baca Al-Quran. Kalau dapat khatam, alhamdulillah, sekali, 2 kali, 3 kali, terpulanglah tuan-tuan, ikut kemampuan masing-masing. Yang pentingnya jangan sampai dalam bulan Ramadan ini kita tidak baca Al-Quran Karim. Sebab apa? Sebab orang yang sentiasa membaca Al-Quran, Allah peruntukkan syurga di sana, iaitu syurga Al-Quran atau syurga pahala daripada membaca Al-Quran Al-Harim. Yang kedua, kumpulan yang kedua ialah kumpulan yang wahafidul lisan. Orang yang dalam bulan Ramadan memelihara lisan, maknanya jaga lisan kita. Kalau kata jaga mulut tu kasar sikit, kan? Sama juga mulut dengan lisan, tapi bila kita sebut jaga mulut tu, bahasa tak berapa sedap didengar, kan? Jadi jaga lisan, perkataan-perkataan yang mendatangkan dosa, kata-kata yang mendatangkan fitnah ataupun mengumpat dan sebagainya. Maka pada bulan Ramadan ini kita hati-hatilah untuk nak mengeluarkan kata-kata yang boleh mendatangkan sakit hati pada orang lain. Kalau boleh, apa yang kita keluarkan daripada lisan kita mendatangkan munafaat, sama ada mendatangkan manfaat kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Contoh mendatangkan manfaat kepada diri kita sendiri apa, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Lisan kita gunakan untuk mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan di antaranya kita digalakkan untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bacakan istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ataupun lisan kita gunakan untuk bertasbih, mendatangkan manfaat kepada diri kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ataupun yang mendatangkan manfaat kepada orang lain. Contohnya bagi nasihat kepada ahli keluarga kita, kepada kawan-kawan kita, kepada sahabat-sahabat kita. Sahabat dengan kawan ni dia punya makna yang sebenarnya tak berapa sama, tak sama. Bila kawan biasa, tuan-tuan, bila disebut sahabat, dia lagi dekat. Orang yang paling dekat dengan kita, bukan dekat sebab hubungan darah, bukan dekat sebab hubungan darah, tak ada hubungan darah pun, tapi kawan rapat dengan kita panggil sahabat. Maknanya bila dipanggil sahabat, insya-Allah kita bagi teguran, dia akan terima. Tapi kawan kadang-kadang boleh jadi
boleh jadi kita akan dapat lantunan kata-kata yang sebaliknya. Kita bagi teguh atau bagi nasihat, orang kata melawan. Jadi itu kawan biasa, tak ada apa-apa hubungan, dan juga dia bukannya sahabat. Baik, yang kedua, Allah sediakan syurga bagi orang-orang yang menjaga lisan. Jaga lisan kita. Yang kumpulan ketiga ialah Mut'abul ji'ani, yaitu orang yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Dalam bulan Ramadan ni, yang lapar ialah orang-orang yang berpuasa. Jadi memberi buka kepada orang-orang yang berpuasa ialah kumpulan yang ketiga. Allah akan bina syurga kepada golongan yang memberi makan bagi orang-orang yang kelaparan. Terutama sekali kita bagi buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, Allah akan binakan syurga. Tuan-tuan mohon Allah Subhanahu wa taala di sana. Kumpulan yang keempat ialah was-shaimina fi syahri Ramadan. Golongan yang keempat ialah golongan atau kumpulan orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan wahtisaban, dengan betul-betul mempercayai dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinakan syurga kepada orang-orang yang beriman untuk diperuntukkan kepada orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan puan-puan yang Allah Subhanahu wa taala, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita boleh menunaikan puasa dengan sejahtera tanpa ada halangan apapun. Berbanding dengan sahabat-sahabat kita di luar sana, dalam keadaan lapar yang bersangatan, dan keadaan musim sejuk, dan keadaan perang dan sebagainya. Jadi kita tak ada apa-apa hal yang boleh menghalang kesempurnaan puasa kita, maka marilah kita buat puasa yang terbaik. Di antaranya memperbanyakkan ibadah ubudiyah kita, memperkenalkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai ibadah, berbagai-bagai kebaikan boleh kita buat, boleh kita lakukan pada bulan Ramadan ini.